Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Yang dihormati tuan-tuan, puan-puan, muslimin dan muslimat yang saya hormati lagi saya kasihi sekalian. Alhamdulillah, Allah Ta'ala memberikan taufik dan hidayah kepada kita untuk sama-sama berada dalam majlis ilmu pada malam ini. Sebagaimana yang saya sebut sebelum ini, saya hanya sekadar keupayaan untuk berkongsi apa yang disebut dalam kitab Al-Khulafa Ar-Rashidun Bainal Istikhlaf wal Istishhad yang dikarang oleh Dr. Saleh Abdul Fattah Al-Khalidi. Ada seorang sahabat saya, Fadil Adnan Wazir, memberikan ingatan dan nasihat kepada saya supaya dapat menamatkan buku ini, dan insya-Allah kita akan usaha sungguh-sungguh insya-Allah untuk menamatkan apa yang ada dalam tulisan ini insya-Allah. Semalam kita berbicara tentang bagaimana Abdul Rahman bin Auf radhiyallahu taala anhu telah bertemu dengan Sayyidina Osman bin Affan dan Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Tak kala daripada 6 orang calon yang disebut nama oleh Sayyidina Umar bin Al-Khattab, 4 orang telah menarik diri, tinggal 2 orang. Di penghujung sebelum subuh, Abdul Rahman bin Auf telah berjumpa dengan kedua-dua sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Osman dan Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhum. Seterusnya mereka berjumpa di Masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menunaikan sembahyang subuh bersama-sama dengan diimamkan oleh Suhaib Ar-Rumi radhiyallahu ta'ala anhum. Tak kala selesai daripada sembahyang, Sayyidina Abdul Rahman bin Auf naik di atas mimbar, kemudian memanggil Sayyidina Ali karramallahu wajhah agar berada di hadapan orang ramai. Kemudian mulalah Sayyidina Abdul Rahman bin Auf memegang tangan Sayyidina Ali karramallahu wajhah dengan berkata, "Wahai Ali, adakah engkau bersedia untuk berbai'ah denganku dengan kitab Allah, sunnah Rasulullah dan amalan Abu Bakar As-Siddiq dan Sayyidina Umar Al-Khattab?" Tiba-tiba Sayyidina Ali berkata, "Allahumma, ya Allah, ya Tuhanku, la, tidak. Walakin ubayi'uka ala juhdi min dhalika wa taqati. Tetapi aku akan berbai'ah denganmu di atas kadar keupayaanku dan kemampuan yang ada padaku." Akhirnya Abdul Rahman bin Auf melepaskan tangannya yang dia pegang tangan Sayyidina Ali dan dia lepaskan tangan. Ketika itulah, di waktu yang sama, Sayyidina Osman berada di penjuru ataupun di belakang Masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana beranggapan Sayyidina Ali yang dipanggil oleh Sayyidina Abdul Rahman adalah orang yang akan dilantik menjadi khalifah. Sayyidina Umar, Sayyidina Osman bercerita,
Lamma uqimat salatul fajri. Muka surat 110 bagi sesiapa yang ada kitab ini. Kata Sayyidina Osman, tak kala sembahyang subuh diiqamatkan, aku berundur ke belakang. Fakuntu fi akhiril masjid. Aku berada di pelakon masjid. Hayaan, kerana malu. Li'annani, ataupun li'anni, kerana aku melihat Isra' cepatnya dan segeranya Abdul Rahman bin Auf memanggil Sayyidina Ali ke depan. Tak kala Abdul Rahman bin Auf memanggil Sayyidina Osman pula, aqbala min akhiril masjid. Dia mara ke hadapan dari arah belakang masjid. Fawaqafa indal mimbar. Sayyidina Osman berdiri di sisi mimbar. Abdul Rahman bin Auf pun memegang tangan Sayyidina Osman dengan berkata, adakah engkau bersedia berbai'ah denganku di atas nama kitab Allah dan sunnah Rasulullah dan amalan perbuatan Abu Bakar dan Umar? Kata Sayyidina Osman, Allahumma na'am. Ya Allah, ya, aku bersedia. Ubayi'uka ala dhalik. Aku berbai'ah denganmu atas demikian itu. Abdul Rahman bin Auf pun mengangkat kepalanya ke langit dalam keadaan tangannya memegang tangan Sayyidina Osman dengan berkata, ya Allah, ya Tuhanku, Allahumma asma' washhad. Ya Allah, ya Tuhanku, dengarlah dan saksikanlah. Allahumma inni qad ja'altu ma fi raqabati min dhalika fi raqabati Uthman. Sesungguhnya aku telah menjadikan apa yang ada di atas leherku, di atas tekakku, yakni tanggungjawabku tentang urusan khilafah ini, berada di atas leher Sayyidina Osman, di atas bahu Sayyidina Osman, di atas tanggungjawab Sayyidina Osman. Kemudian Abdul Rahman bin Auf pun berkata kepada Sayyidina Osman, tak kala kelihatan memang bai'ah yang dibuat oleh Sayyidina Osman itu melegakan Abdul Rahman bin Auf. Akhirnya Abdul Rahman bin Auf terus berkata kepada Sayyidina Osman, sesungguhnya aku berbai'ah denganmu untuk taat setia denganmu. Tak kala Sayyidina Abdul Rahman bin Auf berbai'ah dengan Sayyidina Osman sebagai khalifah, orang ramai pun bangunlah berbai'ah kepada Sayyidina Osman. Wazdahamu alaihi, mereka mula berduyung-duyung untuk berbai'ah dengan Sayyidina Osman. Hatta ghasyauhu indal mimbar, sehingga mereka menutup Sayyidina Osman yang sedang berada di sisi mimbar. Wa kada fi muqaddimati man baya'ahu, adalah orang yang terkehadapan berbai'ah dengan Sayyidina Osman selepas Abdul Rahman bin Auf, Aliyun, Ali. Sayyidina Ali bila melihat keputusan Abdul Rahman bin Auf memilih Sayyidina Osman, dia terus berbai'ah dengan Sayyidina Osman. Sa' bin Abi Waqqas berbai'ah dengan Sayyidina Osman. Az-Zubair bin Al-Awwam berbai'ah dengan Sayyidina Osman. Talhah berbai'ah dengan Sayyidina Osman. Sa'id bin Zaid radhiyallahu ta'ala anhum juga berbai'ah dengan Sayyidina Osman. Semua sahabat-sahabat Nabi yang dijanjikan syurga oleh Rasulullah mula taat setia patuh dengan Sayyidina Osman bin Affan. Abdul Rahman bin Auf pun melihat kepada orang-orang ramai yang datang berbai'ah kepada Sayyidina Osman. Abdul Rahman bin Auf pun membaca firman Allah Ta'ala, innal ladhina yubayi'unak innama yubayi'una Allah yadullahi fawqa aydihim faman nakatha fa innama yankuthu ala nafsih wa man awfa bima ahada alaihi Allah fasayu'tihi ajran azima. Surah Al-Fath ayat yang ke-10. Sesungguhnya Sayyidina Abdul Rahman membaca firman Tuhan, sesungguhnya orang-orang yang berbai'ah denganmu, sesungguhnya mereka sebenarnya
berbai'ah dengan Allah Ta'ala. Kekuasaan Allah mengatasi semua kekuasaan mereka. Maka sesiapa yang mengkhianati bai'ah ini, maka sesungguhnya dia mengkhianati dirinya sendiri. Sesiapa yang memenuhi janji yang dia lakukan dengan Allah, maka Allah akan mengudiakan kepadanya pahala yang besar. Sayyidina Abdul Rahman membaca ayat ini mengingatkan orang ramai bahawa bai'ah yang mereka lakukan dengan Sayyidina Osman bukan satu bai'ah mainan, tapi satu taat setia bagi mengikuti segala perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Taat patuh kepada khalifah ketika itu. Wa ma an asyraqat syamsu yaumil arba'a, dalam keadaan belum lagi memancar matahari pada hari Rabu, hari yang keempat bulan Muharram, pada tahun 24 Hijrah, sehinggalah seluruh ahli-ahli mesyuarat ataupun ahlul halli wal aqdi minal muslimin telah berbai'ah dengan Sayyidina Osman bin Affan sebagai khalifah yang baru. Dengan bai'ah itu, dengan pelantikan itu, Sayyidina Osman menjadi khalifah ar-Rashidin yang ketiga selepas Sayyidina Umar Al-Khattabi radhiyallahu ta'ala anhum. Tak kala selesainya bai'ah taat setia pelantikan khalifah Sayyidina Osman, Shalla bin nas, hari itu Sayyidina Osman menunaikan sembahyang bersama dengan orang ramai sembahyang asar. Bai'ah sembahyang subuh, selepas sembahyang subuh. Baliklah masing-masing setelah bai'ah hari itu dengan Sayyidina Osman yang sudah bai'ah buat urusan masing-masing. Mari sembahyang asar. Di waktu sembahyang asar lah, selepas sembahyang asar, summa sa'ada, Sayyidina Osman naik di atas mimbar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menyampaikan khutbah kepada orang ramai sebagai khutbah ucapan kepada khilafah, ucapan sebagai khalifah. Wa kana mimma qala fi khutbatih, di antara yang beliau sebut di dalam khutbahnya, innakum fi dari qul'atin wartihal wa fi baqiyati a'mar fabadiru ajalakum bi khairin ma taqdaruna alaih falaqad utitum subbihtum aw musitum ala wa inna ad-dunya tawiyat 'ala al-ghurur fala taghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum billahil ghurur. اعتبروا بمن مضى ثم جدوا فلا تغفلوا فإنه لا يغفل عنكم أين أبناء الدنيا وإخوانها الذين أثاروها وعمروها ومتعوا بها طويلا ألم تلفظهم ارموا بالدنيا حيث رمى الله بها واطلبوا الآخرة فإن الله قد ضرب لها مثلا فقال تعالى واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. Surah Al-Kahf ayat 45 sehingga 46. Di antara ucapan yang indah yang disampaikan oleh Sayyidina Osman, sesungguhnya kamu berada di dalam negara, di dalam negeri yang akan kamu tinggalkan dan kamu akan menjadi pengembara. Sesungguhnya kamu berada di dalam negara, dalam negeri yang tidak kekal, dan wartihal, kamu akan meninggalkannya.
Wa fi baqiyati a'mar, dalam keadaan ada baki-baki usia kamu. Maka berlombalah kamu, bersegeralah kamu. Ajalakum, sebelum tiba ajal kamu. Bi khairin, dengan segala kebaikan yang kamu mampu lakukan. Maka sesungguhnya kamu telah didatangi. Di waktu pagi-pagi kamu telah didatangi. Sewaktu petang kamu juga telah dikurniakan. Ingat, sesungguhnya dunia ini diliputi dengan penuh tipu daya. Maka janganlah kehidupan dunia ini menipu kamu. Dan jangan pula penipu, iaitu syaitan, menipu kamu dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Yakni menjauhkan kamu dengan Allah. Maka ambillah pengajaran dengan orang yang telah lalu. Kemudian bersungguhlah kamu beramal. Maka jangan kamu lalai. Maka sesungguhnya tidak pernah dilalaikan daripada amalan-amalan kamu. Iaitu kamu tidak pernah dilupakan dan dilalaikan oleh Allah. Mana dia abna'ud dunia, orang-orang yang cinta kepada dunia, pemilik-pemilik dunia, yang mengutamakan dunia, yang membangunkan dunia dan diberikan keseronokan dengan dunia dalam tempoh yang begitu lama. Mana mereka ini? Alam talfuzhum, tidakkah dunia telah menelan, dunia telah mencampakkan mereka, meludahkan mereka. Irmau bid dunia, campaklah dengan dunia bila mana Allah telah mencampaknya. Carilah akhirat, tuntuklah akhirat. Maka sesungguhnya Allah Ta'ala telah membandingkan dunia. Allah Ta'ala telah membandingkan dunia ini dan akhirat ini dengan satu perbandingan. Dengan firman Allah. Bawalah satu contoh untuk mereka, wahai Muhammad. Contoh tentang kehidupan dunia. Seperti air yang kami turunkannya daripada langit. Kemudian tumbuh-tumbuhan di bumi ini bercampurlah dengan air ini menjadi subur. Fa asbaha hashiman, tiba-tiba tumbuhan ini pada waktu pagi menjadi hancur. Tadruhur riyah, angin-angin membawanya, menghilangkannya. Wa kana Allahu ala kulli syai'in muqtadira, adalah Allah maha berkuasa terhadap segala sesuatu. Harta dan anak-anak itu perhiasan kehidupan dunia. Amalan-amalan yang saleh, yang kekal, baiknya di sisi Tuhanmu sebagai balasan dan sebaik-baik harapan. Sayyidina Osman mengingatkan jiran, mengingat rakyatnya tentang dunia ini. Dan ucapan Sayyidina Osman sangat sesuai. Kerana di zaman Sayyidina Osman, empayar Islam sangat luas. Yang kedua, rakyat yang ada di bawah kerajaan Sayyidina Osman dengan keperbagaian bangsa, keturunan, dan berbagai-bagai fahaman dan berbagai-bagai kedudukan. Ada yang sangat mewah, sangat kaya, berbagai-bagai. Maka Sayyidina Osman ingat kepada rakyat dia, ingat bahawa dunia ni negara yang akan hancur, yang akan kita tinggalkan. Dan dia berada pada baki-baki usia. Dunia ni akhir dah, akhir zaman. Berlombalah buat segala kebaikan. Kamu diberikan dunia waktu pagi, waktu petang. Ingat, dunia ni dipenuhi dengan penipuan, tipu daya. Tipu daya dengan kehidupan dunia itu sendiri. Dan yang kedua, ada yang menipu kamu sehingga menjauhkan kamu daripada Allah, iaitu al-ghurur, penipu, iaitu syaitan itu sendiri. Yang seterusnya Sayyidina Osman suruh ambil pengajaran lah dengan orang yang lalu. Semua kaya-kaya mati belaka dah. Orang yang hebat mati. Ini perlu dia ambil pengajaran oleh orang. Termasuk kita semua kena ambil pengajaran. Lagi-lagi orang yang sudah tua tapi tidak sedar diri. Allahu Akbar. Tidak sedar tentang akhirat. Rugi
Orang muda, ambillah pengajaran bagaimana dulu ada orang muda macam kita juga sudah menjadi tua hari ini. Summa jiddu, kemudian bersungguhlah kamu. Jangan kamu lupa untuk cari bekalan ini. Kerana kita tidak pernah dilupakan oleh Allah dan para malaikat. Mana dia orang yang jaga dunia, yang memakmurkan dunia, mengindahkan dunia, mengejar dunia siang malam? Manalah dia? Orang jutawan, bilioner, siapa sahaja, orang-orang yang hartawan, mana dia semua ni? Semuanya sudah meninggalkan dunia. Dunia menolak mereka. Mati semua dah. Maka bandingan kehidupan dunia ini seperti satu taman, satu kebun yang cantik, subur tumbuhan kerana air yang turun. Kemudian tiba-tiba mari angin, besoknya angin menenggelamkannya, angin menghancurkannya, angin membawanya musnah. Ya Allah, ujian kita, ujian yang diingatkan oleh Saidina Osman bukan kepada rakyatnya sahaja, tetapi menjadi ingatan kepada kita. Saidina Osman telah membuka pemerintahannya dengan satu surat yang diutusnya kepada semua gubernur-gubernur yang berada di wilayah-wilayah, yang berada di negeri-negeri. Dan tulisan ini, catatan ini merangkumi umum untuk semua gubernur-gubernur dia. Di antara yang beliau sebut di dalam tulisan itu, catatan yang ditulis, yang dihantar kepada gubernur, kata dia, innallaha amaral a'immah, sesungguhnya Allah Ta'ala memerintahkan kepada semua pemimpin-pemimpin an yakunu ru'at, agar mereka menjadi pengembala-penggala, menjadi penjaga-penjaga. Kita ni bila jadi pemimpin, kita nak jadi penjaga. Walam ya'muruhum an yakunu jubah, Allah Ta'ala tidak memerintahkan kamu agar kamu menjadi pemeras uguk, minta cukai je kerja dia. Minta cukai, memeras uguk orang, menyusahkan orang. Wa inna sadra hadhil ummah kana ru'ah, orang yang pertama di kalangan ummah ini, Nabi Abu Bakar, Saidina Umar, orang yang benar-benar menjadi penjaga. Walam yakunu jubat, mereka bukan menjadi pemeras uguk minta cukai semata-mata. Wala yushikanna, bahawa benar-benar dibimbangi. An yakunal a'immah, bahawa pemimpin-pemimpin akan menjadi pemeras uguk minta cukai. Walaisu ru'atan, mereka bukan lagi menjadi penjaga dan pemelihara rakyat. Fa'idha saru, apabila menjadi demikian, in qata'atil amanah, amanah akan terputus. Wal hayah, tidak ada rasa malu lagi. Wal wafa, sifat jujur amanah tidak ada lagi. Ala wa inna a'adala siyarah, ingat sesungguhnya akhlak yang paling adil, akhlak yang paling adil, yang paling indah, antang zuru fi umuril muslimin, kamu mesti melihat tentang urusan orang ramai. Fatu'tauhum ma lahum, kamu serahkan kepada mereka harta mereka. Wa ta'khudhuhum bima alaihim, kamu boleh ambil daripada mereka yang menjadi kewajipan mereka membayarnya. Summa tanzuru fi umuri ahli dhimmah, kamu juga mesti sentiasa melihat tentang urusan non-muslim. Fatu'tauhum alladhi lahum, kamu berikan kepada mereka yang menjadi hak mereka. Wa ta'khudhuhum billadhi alaihim, ambil daripada mereka yang menjadi tanggungjawab mereka membayarnya. Summa tanzuru fi a'daikumul muharibin, kamu juga mesti sentiasa melihat musuh-musuh kamu yang nak memerangi kamu. Fatuharibuhum, maka ketika itu kamu boleh memerangi mereka. Wa tastansiru alaihim, kamu akan mendapat kemenangan ke atas mereka. Bil wafa'i bil ahdi, dengan kamu memenuhi dan menunaikan janji. Allahu Akbar. Saidina Osman memulakan pemerintahannya dengan dua kata-kata yang besar. Yang pertama, khutbah untuk rakyatnya. Yang kedua, catatan tulisan untuk semua gubernur-gubernur yang memerintah wilayah-wilayah dan negerinya. Berterusanglah pemerintahan Saidina Osman 12 tahun, melainkan beberapa hari saja.
beberapa hari saja nak cukup 12 tahun. Bermula daripada tahun 24 Hijrah sehinggalah tahun 35 Hijrah. 24 sehingga 35 Hijrah. Al-Imam Az-Zuhri berkata, Saidina Osman dilantik menjadi khalifah 12 tahun. Amirul Mukminin, menjadi amir kepada orang Islam. 6 tahun yang pertama, daripada 12 tahun, orang ramai tidak pernah ada rasa dendam terhadap Saidina Osman. Tidak pernah ada rasa nak marah, dendam terhadap Saidina Osman. Tak ada. Rasa suka 6 tahun tu. Wa innahu la habbu ila Quraisy min Umar bin Al-Khattab. Bahkan dalam tempoh 6 tahun tu dia adalah khalifah yang paling disukai oleh orang Quraisy daripada Saidina Umar. Kerana Saidina Umar kana syadidan alaihim. Kerana Saidina Umar ni orang yang sangat tegas, kerasnya terhadap Quraisy, tak beri muka pada Quraisy ni. Walaupun orang Quraisy jangan ambil kesempatan dengan kerajaan, dengan kuasa, tak boleh, kroni tak ada. Tapi Saidina Osman ni agak lembut sikit, yang membuatkan orang Quraisy sangat suka dengan kerajaan Saidina Osman. Amma Uthman faqad lana lahum wa wasalahum. Saidina Osman ni sangat lembut dengan orang-orang Quraisy dan mengadakan hubungan silaturrahim, yakni mengutamakan orang Quraisy. Summa hadatsatil fitnah. Kemudian berlaku fitnah selepas itu. Selepas 6 tahun, mulalah berlaku cetusan fitnah yang besar terhadap kerajaan Saidina Osman. Ceritanya apa dia? Sesungguhnya fitnah ini bermula pada tahun yang ke-7. 6 tahun pemerintahannya bersih, comel, rakyat suka, kaum kerabat suka, ramai orang berkenang. Allah, comelnya. Tahun yang ke-7 mulalah berlaku fitnah dalam kerajaan Saidina Osman, iaitu tahun yang ke-30 Hijrah Nabi SAW. Tahun yang ke-30. Tafaqamatil umur. Mulalah urusan kerajaan ini berlaku huru-hara. Wattasa'atil khilafat. Mulalah perselisihan meluas. Wa nashatat a'da'ul Islam. Musuh-musuh Islam mula aktif di dalam menyusun organisasi rahsia mereka di Basrah, di Kufah, di Mesir. Wa atharu, dan mereka berjaya memberikan kesan, musuh-musuh Islam ni berjaya mempengaruhi, atharu, memberi kesan firri'ai, pada orang-orang yang bawahan. Wal jahilin, orang-orang yang jahil, tak tahu kala kampung-kampung. Wal aghbiya'i minal muslimin, dan orang yang kalau kita nak terima tolong, bodoh, tak tahu kala di kalangan orang Islam. Orang-orang biasa di kampung, di mana-mana tempat, golongan inilah yang berjaya dipengaruhi oleh musuh Islam untuk mencetuskan fitnah di zaman Saidina Osman. Dan inilah yang berlaku sepanjang zaman, termasuk zaman kita ni. Zaman kita ni yang menjadi sasaran untuk golongan yang mencetuskan fitnah, dia cari orang macam ni. Tapi kalau orang yang alim, orang yang belajar, orang yang mengaji, orang yang berjuang Islam, orang yang hadir dalam usrah, orang yang pernah berjuang begitu lama, tiba-tiba membawa fitnah ni ini juga, ini golongan yang lagi jahat, lagi buruk. Bukan berlaku sahaja di zaman ini, tetapi juga berlaku di zaman Saidina Osman. Sebab tu kita pernah baca, Saidina Umar pintu yang menghalang fitnah. Tapi bila pintu ini pecah, matinya Saidina Umar, mulalah berlaku fitnah semenjak daripada zaman Saidina Osman sehinggalah di zaman kita. Wajayyashu minhum juyush, sehingga mereka berjaya memperkaderkan tentera-tentera di kalangan mereka. Min Misra, di kalangan rakyat Mesir, Kufah, Basrah, wastamarru, dan mereka terus fi ta'jijil khilafat, mencetuskan perselisihan, perbalahan.
Wa nashril akadzib, menyebarkan pembohongan. Saya buat benda bohong. Saya buat benda bohong. Acak zaman kita ni lah kadang-kadang. Saya buat benda bohong. Orang kata. Siapa kata? Bukan orang lain kata, dia tu kata. Apa bukti? Bukti orang kata. Bukti orang kata. Inilah perangai yang ada semenjak daripada zaman dulu sehingga hari ini, yang mencetuskan fitnah sepanjang zaman. Wa nashril akadzib, menyebarkan pembohongan. Zaman kita ni lagi mudah menyebarkan pembohongan melalui Facebook, melalui Instagram, melalui media sosial yang ada. Kemudian ada tu pula orang bila tengok baca dalam Facebook tu tulisan-tulisan yang berbentuk fitnah, berbentuk pembohongan, berbentuk kutuk hina orang. Dia panah tangan, dia rasa biasa boleh buat main like. Dia ingat barang like dan semua tulisan orang, dia ingat tidak akan disoal oleh Allah. Sebab tu orang yang nak like apa-apa tu dia kena fikir sikit. Tengok tulisan orang dalam Facebook tu, tulisan tu ada bukti tak? Ada tak? Pembohongan ke? Penyebaran berita bohong ke? Percakapan yang salah ke? Kita like, tekan, nak suka-suka. Ingat, atas dunia ini boleh suka-suka, akhirat tidak boleh suka-suka. Kita akan bertemu dengan Allah, akan dikira. Wal isya'at, menyebarkan berita khabar-khabar angin. Hatta adda bihim al-amrah, sehingga perkara ini membawa kepada muhasaratil Uthman. Sayyidina Uthman dikepung di Madinah pada penghujung tahun 12 Hijrah di zaman pemerintahan Sayyidina Uthman. Summal iqdam, kemudian membawa asna', suatu perkara yang sangat keji, wa absya', suatu perkara yang sangat buruk, afsya'i jarimah, jenayah yang sangat buruk di dalam sejarah Islam, iaitu membunuh khalifah yang membimbing ummah ini. Sehingga berlakunya pembunuhan Sayyidina Uthman bin Affan, wa izhaqu ruhih, sehingga mencabut rohnya, sehingga membuatkan kematian Sayyidina Uthman. Sebab apa? Haitsu, bila mana tarassakhatil fitnatu bainal muslimin, berakar tunjang fitnah di antara orang Islam. Membentuk persepsi dah. Sebab mula-mula musuh Islam je bawa cakap, pergi temu orang tu cakap, pergi temu orang tu cakap, temu orang tu cakap, bawa kedai kopi, bawa situ. Akhirnya fitnah memburukkan Sayyidina Uthman, dan kerajaan Sayyidina Uthman merata, akhirnya membawa pembunuhan. Wa ta'ammaqatil khilafat, perselisihan mula mendalam. Perselisihan politik mula mendalam. Summal mazhabiyah, kemudian perselisihan pada sudut mazhab. Wa diniyah, dan pada sudut agama di antara mereka. Walam yajtami'u, mereka mula tidak bersepakat. Ba'da ightiyali Uthman, selepas usaha membunuh Sayyidina Uthman, jami'an, semuanya ala qalbin wahid, di atas satu hati dan di atas seorang pemimpin. Walam yajtami'u jami'an ala dhalik, mereka sekali-kali tidak lagi berhimpun di atas demikian itu sehingga hari kiamat. Setelah matinya Sayyidina Uthman, ummah ini berselisih, berbalahlah sehingga hari kiamat. Sehingga hari ini timbullah cetusan yang berbagai-bagai yang kita akan bincang. Berbalahan di antara Syiah dengan Ahli Sunnah. Ahli Sunnah pula berbalah dengan Wahabi lah, apalah. Allahu Akbar. Bermula di zaman Sayyidina Uthman bin Affan. Siapa yang mencetuskannya? Mula-mula musuh Islam. Laqad sammal muakhirun, ahli-ahli sejarah Islam telah menamakan peristiwa-peristiwa yang berlaku di pertengahan kedua daripada kerajaan Sayyidina Uthman, iaitu 30 sehingga 35 Hijrah, iaitu al-fitnah allati addat, yang berlaku sehingga membawa syahidnya Sayyidina Uthman. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sebab tu kita hidup atas dunia ni, jangan kita menjadi pencetus fitnah. Jangan kita menjadi pembawa fitnah, khabar angin.
Wa qad katabal muakhirun, ahli-ahli sejarah Islam telah menulis cerita-cerita fitnah ini. Wa ma aqabatuhu minal fitnah, wa ma aqabatuhu min fitnah, dan mereka telah membawa komen-komennya daripada fitnah, dan sesuatu yang membawa wa ma aqabatuhu, apa yang membawanya, cetusan seterusnya daripada fitnah-fitnah, seperti Ma'rakah Jamal, peperangan Jamal antara Sayyidina Ali di antara Talhah dan Az-Zubair di Basrah. Peperangan ni muca dia zaman Sayyidina Osman, muca dia. Peperangan Siffin antara Sayyidina Ali dengan Muawiyah, punca di mana? Mula daripada zaman Sayyidina Osman sehingga syahidnya Sayyidina Ali setelah pemberontakan golongan Khawarij terhadap Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Ahli-ahli sejarah menulis semua cerita-cerita ini dan riwayat-riwayat ini secara terperinci, dan mereka membawanya apa yang menjadi cerita ini di dalam riwayat-riwayat mereka yang berulang-ulang. Ada yang mutanaqidah, ada yang berlakunya percanggahan berbagai-bagai, daripada sanad yang sahih dan juga daripada kata-kata yang tidak benar, yang ditolak, berlakunya pembohongan. Tetapi mereka semua ahli sejarah memenuhkan kitab mereka dengan percampuran yang pelik, sahih, yang tipu, yang bohong, yang benar, yang batil. Dia bubuhlah ke dalam kitab dia. Ni tulisan ahli-ahli sejarah zaman dulu. Dia ambil kaedah, dia tulis belaka. Apa yang diriwayatkan, yang dia dengar, dia tulis cerita tu, supaya orang yang mengaji selepas itu mengkajilah dan mengasingkanlah yang mana betul, yang mana tepat, yang mana sahih. Semua ahli sejarah yang menulis sejarah tentang fitnah ini, seperti Ibn Sa'd dalam Tabaqat Al-Kubra, Saif bin Umar dalam kitab Al-Jamal, kata peperangan Jamal, Khalifah bin Khayyat dalam kitab Tabaqat Al-Kubra, Nasr bin Muzahim dalam kitab Siffin yang menceritakan peperangan Siffin, Muhammad bin Umar Al-Waqidi, Muhammad bin Ishaq dan Abalaziri. Ini semua ahli-ahli sejarah. Ramai di kalangan ahli sejarah telah merakamkan, telah mencatatkan, tasjilan, telah merakamkan cerita-cerita fitnah ini dengan riwayat-riwayat yang disandarkan dengan sanad-sanadnya. Imam ahli sejarah dan ahli tafsir Muhammad bin Jarir At-Tabari menyebut di dalam kitabnya Tarikh Al-Uman wal Muluk, dan meriwayatkan daripadanya ahli-ahli sejarah selepasnya, seperti Ibnu Athir dalam kitabnya Al-Kamil, Ibnu Kathir dalam kitabnya Al-Bidayah wan Nihayah, Ibnu Jauzi dalam kitab Al-Muntazim, Wadh-Dhahabi dalam kitab Tarikhul Islam, Ibnu Khaldun dalam kitab sejarahnya. Di kalangan ahli-ahli sejarah ini ada yang mengkhususkan, ada yang tulis ahli sejarah ni semua sejarah dia tulis belaka. Tadi nama-nama ahli sejarah tadi. Ada di kalangan ahli sejarah dia tulis cerita khusus tentang fitnah yang berlaku di zaman Sayyidina Osman ni dalam buku dia yang khusus. Seperti Ibnul Arabi Al-Maliki menulis dalam kitabnya Al-Awasim min Al-Qawasim, yang telah ditahqiqkan oleh Muhibbuddin Al-Khatib. Wal Qadhi Muhammad Asy'ari Al-Maliki menulis dalam kitabnya At-Tamhid wal Bayan tentang pembunuhan Syahid Sayyidina Osman. Ahli-ahli sejarah moden pula telah menceritakan banyak daripada peristiwa ini. Di antara mereka ada yang mughridan yang berkepentingan. Ahli-ahli sejarah penulis zaman sekarang ni ada yang berkepentingan. Sebenarnya golongan ulama-ulama Syiah, dia ada kepentingan untuk menyokong Syiah dia. Ada golongan yang mazhab Khawarij, penulis-penulis moden yang ada fikrah Khawarij, ataupun ahli-ahli sejarah moden yang ada pemikiran sekular, yang ada mughridan, yang ada berkepentingan, muttahiman, yang suka nak memberikan suatu tuduhan, tohmahan, muta'athiran, yang terkesan dengan musuh-musuh Islam, seperti Taha Hussein yang menulis dalam bukunya Al-Fitnatul Kubra. Taha Hussein dalam tulisan bukunya Fitnah Kubra ada tulisan-tulisan yang agak mencurigakan, yang tidak dipersetujui kerana tulisannya terpengaruh dengan tulisan-tulisan daripada musuh Islam, golongan orientalis.
Di antara mereka yang cuba untuk menulis secara mu'tadil, secara sederhana ataupun secara seimbang, tetapi terpengaruh dengan riwayat-riwayat yang tidak sahih dalam kitab-kitab sejarah di zaman dulu. Mereka mula bercakap tentang setengah di kalangan sahabat dengan perkara yang tidak layak. Dia ambil sanak riwayat, kadang-kadang riwayat yang tidak tepat, kadang-kadang riwayat Israiliyat ataupun cerita-cerita yang tidak tepat daripada kitab sejarah juga. Dia ambil je sehingga membawa kesan yang tidak sesuai dalam membicarakan tentang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti Ustaz Sa'id Al-Afghani menulis dalam kitabnya tentang Aisyah was-siyasah. Ada di antara mereka yang menghimpunkan ringkasan apa yang disebut oleh ulama-ulama dahulu, seperti Ustaz Ahmad Rati' Armush menulis dalam kitabnya Fitnah dan Peperangan Jamal, yang juga diambil daripada kitab Tarikh At-Tabari mengikut riwayat-riwayat. Dan juga ahli sejarah yang terkenal Saiful bin Umar Ad-Dhammi At-Tamimi diambil juga, dikeluarkan daripada ni. Haula yang bercerita tentang fitnah pembunuhan Sayyidina Osman, kemudian peperangan Jamal. Ustaz Armush adalah seorang ahli sejarah yang agak teliti dan jujur di dalam meriwayatkan kisah-kisah ini. Bila mana dia mengistikhraj, dia mengeluarkan riwayat-riwayat itu, wasajjala, dan merakamkannya dengan penuh amanah, cerita-cerita yang ditulis oleh pengarang sebelum dia, iaitu Said bin Umar. Ahmad Rati' Armush, dia ambil tulisan daripada Saiful bin Umar yang membicarakan tentang peristiwa-peristiwa fitnah ini, tetapi dia agak teliti dan dia agak jujur dalam tulisannya. Wa kitabuhu min ajwadil kutub fi dhalika. Tulisannya adalah paling indah, paling cantik, paling teliti di antara buku-buku yang membicarakan tentang sejarah fitnah ini. Ada di antara mereka yang mengkhususkan kajiannya, penelitian pembahasannya dan tulisannya tentang masalah fitnah wasyarbi, tentang huru-hara yang berlaku di zaman Sayyidina Osman, dan menghimpunkan cerita-cerita yang berlaku di sekitar itu dan mengeluarkan dalil-dalilnya, iaitu seperti Ustaz Muhammad Sadiq Urjun rahimahullah di dalam bukunya Osman bin Affan Al-Khalifah Al-Muftara alaihi, Sayyidina Osman yang telah difitnah ke atasnya, ataupun Sayyidina Osman yang telah berhadapan dengan cerita-cerita bohong yang dilemparkan ke atasnya. Wa a'taqidu jaziman, aku yakin dengan penuh keyakinan bahawa kitab yang ditulis oleh Urjun, iaitu Muhammad Sadiq Urjun, membicarakan tentang Sayyidina Osman, adalah buku ajwad yang paling cantik, yang paling comel, wa afdal, yang paling lebih, wa a'maq, yang paling mendalam, wa adaqqu kitabin, dan kitab yang paling teliti yang membicarakan tentang Khalifah Amirul Mukminin yang berada dengan ujian fitnah ke atasnya sehingga dia dibunuh dalam keadaan dizalimi radhiyallahu taala anhu. Ini hanya beliau menyebut tentang buku-buku yang ditulis oleh para ulama semenjak zaman dahulu. Ahli-ahli sejarah menulis, menggabungkan dan memasukkan semua cerita-cerita yang disampai. Kemudian ulama moden ini ada tiga. Ada ulama moden yang terpengaruh dengan ideologi mereka, dengan kepentingan mereka. Ada ulama yang pertengahan, yang agak seimbang, tetapi kadang-kadang membawa ulasan-ulasan yang tidak tepat. Sehinggalah dia mencadangkan beberapa buku. Buku yang pertama yang beliau cadang seperti kitab yang dikarang oleh Ustaz Ahmad Rati' Armush, iaitu Fitnah dan Peperangan Jamal. Buku yang kedua yang beliau sadangkan ialah Ustaz Muhammad Sadiq Urjun, Osman bin Affan Al-Khalifah Al-Muftara alaihi. Okey. Wa ansahu kulla muslim munsif. Aku menasihatkan kepada semua orang Islam yang adil. Wa kullu bahisin, dan semua pengkaji-pengkaji yang mencari kebenaran tentang masalah fitnah ini, bil iqbal, untuk
menerima tulisan Urjun dan mengambil faedah daripada apa yang ada dalam kitab itu, min tahqiq, daripada tahqiq dan insaf dan kajian-kajian yang mendalam dan ketelitian-ketelitian, komen-komen komentar yang ada dalam kitab itu. Saya rasa, kata dia, sa'aktafi, cukup bagi saya untuk membicarakan sedutan sejarah dengan menyebut setengah daripada cerita-cerita yang betul yang dibawa oleh al-imam ataupun imam muakhir, imam sejarah, iaitu At-Tabari dalam kitabnya, yang dibawa oleh pengarang selepas itu, iaitu Saifu bin Umar Al-Dibbi, dan lain daripadanya, ahli-ahli yang membawa cerita yang benar. Uriduha, yang dia bawa cerita ini martabatan zamanian, mengikut peringkat masa, dengan tujuan untuk ringkas dan singkat. Wa utabi'ul ahdas, aku akan mengikuti cerita-cerita ini daripada mula huru-hara yang berlaku di zaman Sayyidina Osman, iaitu pada tahun yang ke-7 daripada pemerintahannya, iaitu tahun 30 Hijrah Nabi, sehinggalah tamat pemerintahannya, sehingga membawa syahidnya Sayyidina Osman di akhir 35 Hijrah Nabi SAW. Dia kata, saya nak akan cerita rekah je, saya nak akan bawa cerita rekah, sebab buku ni nak cerita tentang bagaimana peristiwa syahidnya Sayyidina Osman. Syahidnya Sayyidina Osman yang membuatkan huru-hara fawda, asyarbu fawda, huru-hara kegalutan yang berlaku di zaman Sayyidina Osman kerana fitnah. Fitnah yang membuatkan tahun yang ke-7 sehinggalah wafatnya Sayyidina Osman, iaitu tahun 35 Hijrah Nabi. 6 tahun Sayyidina Osman berhadapan dengan fitnah yang besar, yang dahsyat, yang membuatkan beliau mati. Adhkurul ahdas biikhtisar, aku akan menyebut kisah-kisah ini secara ringkas dengan tujuan untuk mengemukakan gambaran yang cantik bagi orang yang membacanya, khususnya orang Muslim yang membacanya, yang mengkaji tentang kebenaran, yang mahu mengetahui hakikat yang sebenar yang berlaku di zaman Sayyidina Osman dan di zaman berlakunya pemberontakan terhadap Sayyidina Osman. Amma alladhi yuridu tawassu', adapun orang yang mahu mencari keluasan dalam kajian di marhalah yang sangat getir ini, walladhi yasbiru 'ala at-tahqiq wat tadqiq, dan orang yang sabar untuk terus mencari yang sebenar dan tadqiq yang penuh seliti, yang penuh cermat, wastikhrajil hakikah, dan mengeluarkan hakikat yang sebenar, min rukam, daripada ledakan riwayat-riwayat sejarah yang bercanggahan ini. Fa'alaihi, maka ke atas orang yang mahu memperluaskan kajiannya, iqbal, berhadapan dengan sejarah yang penting dalam sejarah, dalam kitab-kitab sejarah At-Tabari, Al-Zahabi, Ibn Jauzi, Ibn Asakir, Ibn Khaldun dan Ibn Kathir. Dia kata kalau orang nak baca lebih luas lagi pembicaraan dia, boleh baca buku-buku sejarah inilah. Macam mana bermulanya fitnah ini, kita akan baca dalam pengajian kita yang akan datang insya-Allah. Tetapi kita akan melihat bagaimana sayunya, sedihnya fitnah yang dihadapi oleh Sayyidina Osman, fitnah yang dicetuskan oleh musuh Islam, tetapi akhirnya mempengaruhi rakyat Muslim, mempengaruhi rakyat umat Islam, sehingga ada sebahagian umat Islam juga menjadi golongan yang membawa saham terbunuhnya Sayyidina Osman bin Affan. Kalau inilah fitnah yang dahsyat yang berlaku zaman Sayyidina Osman, memang di mana-mana dan di zaman bila-bila pun fitnah ini akan merosakkan ummah, merosakkan seseorang, merosakkan negara, merosakkan masyarakat, merosakkan kehidupan ini. Jadi fitnah adalah dosa besar yang perlu dijauhi. Apa cerita yang sampai dengan kita, kita kena waspada, kita kena jauhkan dan kita kena selamat. Jangan terikut-ikut dengan cerita khabar angin yang ada dalam media sosial yang ada pada hari ini. Jadilah insan yang sentiasa berfikir pahala dan dosa.
insan yang bukan sahaja ingat kehidupan dunia, tetapi setiap tulisan jari kita, setiap kata sebutan kita, setiap like yang kita buat, setiap ulasan yang kita buat, jika salah, kita akan dipersoal di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Agar Allah Ta'ala menyelamatkan kita di dunia dan di akhirat. Dan kita akan melihat satu gambaran yang sangat getir, fitnah yang sangat dahsyat di zaman Sayyidina Osman. Dan insya-Allah perbicaraan ini kita akan sebut dalam pengajian kita pada malam besok insya-Allah. Wassallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.